Saya amat teruja kerana dalam notis yang begitu singkat, ribuan hadir membanjiri padang pinggiran Batu Kus. Dan saya lihat yang hadir pada malam ini bukan sahaja orang Melayu, tetapi orang India, orang Cina. Inilah Perikatan Nasional yang mewakili semua rakyat Malaysia. Saya juga lihat begitu ramai anak-anak muda yang jauh lebih muda daripada saya. Kalau anak muda berada di padang ini mendukung perjuangan kita, itu petanda Perikatan Nasional adalah masa depan Malaysia, insya-Allah. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, saya pun tidak faham mengapa tiba-tiba Gombak menjadi tumpuan seantero dunia. Kerana sebelum ini bunyi-bunyinya ada nama-nama besar yang cuba mengintai Gombak, yang cuba memecahkan perpaduan dalam Gombak, yang cuba meruntuhkan apa yang telah kita bina di Gombak. Saya pun menyambut suara-suara yang kononnya nak datang ke Gombak. Saya sebut, siapa pun boleh datang. Gombak ini mengamalkan demokrasi yang matang. Nak hantar anak pun boleh, nak hantar menantu pun boleh, nak hantar isteri pun boleh. Tetapi kalau baiknya hantarlah diri sendiri. Tapi tiba-tiba pum, lari ke negeri Perak. Semalam kalau mengikut laporan kononnya ada nama besar. Tengok-tengok taklah sebesar mana pun. Jawatan mungkin besar, tetapi jiwa tak semestinya besar. Nak jadi pemimpin Gombak, nak jadi wakil rakyat Gombak, mesti berjiwa besar, ada komitmen, ada conviction untuk membela rakyat Gombak. Kita tak boleh pilih calon yang dipaksa masuk dalam Gombak. Betul atau tidak? Bila kita nak bertanding kerana conviction kita, kita nak bertanding kerana damir dan conscience kita. Tapi kalau masuk Gombak kerana dipaksa, itu namanya proxy war. Mengapa harus ada proxy begini? Kalau mahu cabar saya di Gombak, ayo, mari kita bertanding, bersaing di padang Gombak. Tapi tak apalah, dia nak hantar saya tak sampai hati. Ini sahabat saya dulu. Tak apa, ini demokrasi. Tetapi saya percaya orang Gombak ini orang yang matang. Orang Gombak ini orang yang hebat.
Orang Gombak ini orang yang ada pengalaman yang cukup luas. Orang Gombak ini tidak boleh diperkotak-katikkan. Orang Gombak ini orang yang ada ilmu. Orang Gombak ini orang betul-betul hebat. Orang Gombak ini orang yang berani. Berani apa? Saudara, saya malam ni tuan rumah tetamu saya Dr. Yunus. Cuma saya bila tengok ramai ni saya nak seronok sikit. Ini semua keluarga saya Dr. Yunus. Saudara, 19 November ini yang disebut oleh Ustaz Salahuddin Nasir tadi, ini tarikh penting. Ini tarikh keramat. Bukan sumpah keramat. Ini tarikh keramat kerana kita berada di persimpangan jalan untuk menentukan masa depan kita, anak kita, generasi kita. Kalau kita mahu sebuah kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil, kerajaan yang bersih, kerajaan yang tidak rosak, kerajaan yang tidak rasuah, yang tidak ada kleptokrat, kerajaan yang adil, kerajaan yang prihatin. Hanya ada satu pilihan, yaitu Perikatan Nasional. Sebab itu, keputusan 19 November ini jangan diremehkan. Jangan dimain-mainkan. Ini satu keputusan besar untuk membentuk kerajaan. Kerajaan yang nak kita bentuk ini, kerajaan yang dapat menjaga masa depan anak dan generasi kita. Saudara-saudari sekalian, sebab itu kita nak kerajaan yang ada wawasan, yang terbukti. Tuan-tuan, kita nak pilih pada 19 November ini bukan saja pemimpin, tapi kita nak pilih kepimpinan. Pemimpin dan kepimpinan inilah yang disebut kerajaan. Dan kita nak pilih pemimpin bagaimana? Kita nak pilih kepimpinan macam mana? Kita nak pilih pemimpin yang telah diuji dan teruji. Dan kalau kita nak uji pemimpin, saya dah sebut banyak kali, kita uji semasa krisis. Kalau di luar krisis, semua orang kata dia pemimpin. Tajuddin Rahman pun pemimpin. Bung Mokhtar pemimpin. Tetapi yang kita nak pilih ini pemimpin dan kepimpinan. Rakyat Malaysia pernah memilih Barisan Nasional lebih 6 dekad. Lihat apa yang jadi sekarang. Masih bergelumang dengan rasuah. Kita beri peluang selama setahun kepada pimpinan UMNO untuk mewarisi kepimpinan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi nampaknya lembab, masih lagi di bawah telunjuk kleptokrat. Betul atau tidak? Betul. Nak tentukan tarikh pilihan raya pun kerana tekanan daripada atas. Kita dalam Jemaah Menteri telah mengingatkan jangan buat pilihan raya sekarang. Bukan kita tidak bersedia, tetapi keutamaan harus diberikan kepada pemulihan ekonomi. Rakyat masih susah di bawah. Peniaga-peniaga kecil masih belum mendapat aliran tunai yang sewajarnya. Makcik Kia masih belum dapat berniaga. Betul. Lepas tu pangkah salah lagi. Kita pun tahu kenapa nak buat tergesa-gesa ni. Tahu atau tidak? Kalau
Tak payah saya nak cerita panjang. Tapi dia buat juga. Apakah kita boleh pertahankan kerajaan seperti ini? Bergelumban dengan rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan. Tak boleh. Kemudian kita pernah cuba Pakatan Harapan 22 bulan. Sengsara kita. Saya kebetulan duduk dalam Pakatan Harapan. Sebab itu Ustaz Salihuddin kata, padan muka engkau. Ia mandat rakyat kepada Pakatan Harapan pada tahun 2018. Kita mahu kerajaan yang adil, kerajaan yang bertanggungjawab. Tetapi bila dapat kerajaan, kenyataan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, khususnya daripada kaum-kaum tertentu, mengguris perasaan orang-orang Melayu dan umat Islam. Betul atau tidak? Saya duduk dalam jemaah menteri kabinet. Saya nak sebut dengan pegawai-pegawai kerajaan yang hadir pada malam ini. Bentuk saja kerajaan Pakatan Harapan 2018, antara perkara pertama yang dituntut oleh menteri-menteri daripada DAP dan amanah adalah tukar 8 ketua setiausaha kementerian. Mengapa sebuah kerajaan yang baru dibentuk ingin bergaduh dengan pegawai kerajaan? Apakah kerana pegawai kerajaan majoritinya orang Melayu dan umat Islam, maka kamu ada kuasa, kamu nak pijak, kamu nak singkir, kamu nak tukar pegawai tertinggi kerajaan? Saya tidak setuju. Peruntukan untuk bandar, desa, orang Melayu, semuanya hampir dihapuskan. Saya boleh pergi satu persatu, sehingga kan kita merasa tertekan. Kerajaan ini tidak lagi harmoni. Tetapi ketika itu timbalan Perdana Menteri daripada keadilan, apakah dia bersuara? Presiden amanah Mat Sabu, ada dia bersuara? Yang berani bersuara bukan saja secara lisan tetapi secara bertulis adalah orang yang berada di depan saudara-saudari pada malam ini. Saya nak bagi satu saja contoh. Saya boleh kemukakan bukti secara bertulis. Agensi Teraju. Tuan-tuan tahu agensi Teraju? Teraju agensi kerajaan yang membantu syarikat-syarikat Melayu Bumi Putra yang ingin mendapatkan modal perniagaan, bantuan. Ini peranan dan mandat yang diberikan oleh Teraju. Dalam rancangan Malaysia ke-10, Teraju diberikan peruntukan 2 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun. Maknanya setahun 400 juta ringgit untuk membantu peniaga kecil Melayu dan Bumi Putra. Sebelum pilihan raya umum yang ke-14 pada tahun 2018, sebanyak 700 juta telah disalurkan kepada Teraju. Tetapi masuk saja Pakatan Harapan, Menteri Keuangan daripada DAP, mulai 2018 peruntukan untuk Teraju, Melayu dan Bumi Putra dihentikan sama sekali. Saya tidak boleh terima. Saya tulis surat kepada Dr. Mahathir, mengingatkan Dr. Mahathir bahawa rancangan Malaysia ke-10 telah memperuntukkan 400 juta setahun. Maka saya tuntut 400 juta daripada Menteri Keuangan diberikan kepada Teraju untuk membela Melayu dan Bumi Putra.
Yang membantah, yang mendesak adalah saya. Timbalan Perdana Menteri, ada jawatan besar tapi membisu dan menikus di depan DAP, Amanah dan Pakatan Harapan. Ini parti yang diwakili oleh Menteri Besar Selangor pada hari ini. Akhirnya tuan-tuan, Menteri Kewangan masih berdegil dalam rancangan Malaysia dalam belanjawan 2020. Guan Eng membentangkan belanjawan dalam parlimen. Peruntukan teraju diberikan daripada 400 juta yang saya tuntut, diberikan hanya 100 ringgit sahaja. Ini satu tindakan yang biadab, yang langsung tidak menghormati sensitiviti peniaga-peniaga kecil. Sama ada Melayu ataupun India ataupun Cina, kita kena tolong. Lihat saja apa berlaku di pada College Town, Tar College, yang hentikan peruntukan untuk anak-anak di Tar College semata-mata ini adalah universiti yang diuruskan oleh MCA. DAP sekat peruntukan kerajaan. Kita tidak setuju. Inilah Pakatan Harapan yang langsung tidak berlaku adil. Mereka khianat kepada mandat rakyat, tapi akhirnya dia kata saya yang pengkhianat. Saudara, ini muka pengkhianat ke? Oh, ini langkah Sheraton. Langkah Sheraton ni tak ada apa-apa langkah pun. Yang nak marah saya buat apa? Kenapa tak ada siapa bincang soal langkah Kajang? Langkah Kajang jangan kita lupa, wakil rakyat tu masih hidup. Nama dia Sisili. Dia hidup sampai malam ini, belum lagi meninggal, masih sehat. Dia dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Tetapi ada seorang yang rakus, yang mempunyai nafsu serakah nak jadi menteri besar, yang nak gulingkan almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim. Dia paksalah Sisili letak jawatan kerana dia nak bertanding di Kajang. Betul atau tidak? Dr. Yunus ingat atau tidak? Kami sama-sama wakil rakyat. Yang kau nak suruh dia letak jawatan buat apa? Apakah itu bukan pengkhianat, tuan-tuan? Itulah pengkhianat. Tetapi Allah tidak redha dengan tindakan itu. Tak dapat jadi menteri besar pun. Kemudian dia bagi isteri dia. Inilah perangai kumpulan ni. Dengan ni parti sendirian berhad ke apa? Ini parti politik. Hari ini saya tengok dibuat kenyataan. Saya gugurkan beberapa ahli parlimen keadilan kerana mereka sudah lama. Kita nak cari muka-muka baru. Yang isteri kau? Yang anak engkau? Saya pun tahu. Kemudian isteri bertanding, menang. Allah tak reda, tak dapat menjadi menteri besar. Akhirnya yang inilah dapat. Nak buat macam mana? Wa ma karallah wallahu khairul makirin. Betul Ustaz? Saya kena rujuk kita punya ulama di sini. Kamu boleh atur, kamu boleh rancang, tapi perancangan Allah mengatasi perancangan kamu. Isteri tak dapat, dia masuk dalam. Tak apa, keluar. Kita ingat dia sarik, insaf. Dah juga aku nak jadi Perdana Menteri, buat langkah prediction. Orang itu, ahli parlimen itu hidup sampai malam ini.
InsyaAllah esok akan hidup sehat seterusnya. Dia suruh orang ni letak jawatan kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Betul atau tidak? Apakah itu bukan pengkhianat? Saya nak tanya. Tapi sampai hari ini dapat tak? Tak dapat. Tepi ke tengah ke tak dapat tak? Tak dapat. Hari itu kamu suruh orang tu letak jawatan, kamu bertanding di situ, dah menang lagi pergi Tambun pula. Ini apa punya pemimpin ni? Sebab itu saya mulakan tadi, bila kita nak jadi calon, nak bertanding kerana apa? Sebab kita nak berkhidmat kepada kawasan dan rakyat di kawasan tersebut, bukan dengan niat nak bunuh karier politik seseorang. Kalau niat sudah tidak baik, Allah tidak akan redha dengan tindakan orang yang seperti ini. Tapi saya tak peduli nak kata saya pengkhianat ke, saya akan teruskan kerja saya. Semasa saya di Selangor pun, saya telah laksanakan prinsip yang saya sebut dengan Ustaz Salahuddin tadi. Dr. Yunus bersama dengan saya dalam kerajaan negeri. Prinsip kita ialah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran, fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Kami bekerja kuat siang dan malam untuk memastikan rakyat Selangor yang pelbagai kaum. Orang Selangor ini multiracial, multi-religious. Ramai orang Melayu tetapi ramai juga orang Cina dan orang India. Kami berlaku adil kepada semua. Dasar kami ialah dasar peduli rakyat. Tuan-tuan, alhamdulillah, ianya memberi manfaat kepada semua. Antaranya skim yang paling popular, skim mesra usia emas. Ingat tak? Semua orang Selangor dapat. Yang meninggal lah, yang malam ni tak dapat lah sebab belum meninggal. Bukanlah saya nak doakan kita meninggal, tapi kita semua akan meninggal. Tetapi ketika saya berada di Selangor, kalau ada waris kita meninggal, saya beri RM2,500, betul? Sebagai tanda kasih dan juga menguruskan jenazah. Hari ini saya dimaklumkan skim mesra usia emas walaupun ada, tapi telah dikecilkan dari RM2,500 kepada RM500 sahaja. Inilah Pakatan Harapan. Nak jadi apa ni? Patutnya dikembangkan, dinaikkan, tetapi dikurangkan. Begitu juga dengan peruntukan JAIS. Semalam saya hubungi SUK, Setiausaha Kerajaan Negeri, dapatkan maklumat-maklumat ini. Ketika saya menjadi Menteri Besar, peruntukan untuk JAIS, ini Dr. Yunus Exco pada ketika itu, dia tahu peruntukan mengurus dan pembangunan untuk JAIS 2017 saya naikkan kepada 418 juta setahun. Satu jabatan 418 juta. Tujuannya apa? Supaya masjid, surau, madrasah, institusi Islam dapat diperkasakan, dibangunkan, dinaik tarafkan. Tetapi angka yang saya terima semalam pada tahun ini telah dikurangkan sebanyak 60 juta kepada hanya 356 juta saja. Siapa arah kurangkan peruntukan JAIS? Apakah ada parti yang mendesak Menteri Besar untuk kurangkan peruntukan JAIS? Orang Melayu dan umat Islam di Gombak kena berdepan dengan calon Pakatan Harapan. Tanya beliau mengapa peruntukan JAIS dikurangkan di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Itu baru satu. Kemudian Rizal
reserve ini mana simpanan. Pada tahun 2014, walaupun saya ambil alih dalam bulan 9, di penghujung tahun, sebab reserve simpanan negeri kita kira di hujung tahun 2014 3.2 bilion ringgit reserve. 2015 3.25 bilion ringgit. Sekarang tuan-tuan telah merudum 2019 2.1 bilion ringgit. Ini kenyataan. Walaupun baru-baru ini Menteri Besar sebut tidak, pada tahun 2022 adalah 3.4 bilion, tetapi dia tidak menyatakan fakta yang sebenar. SUK beritahu saya semalam 3.4 itu adalah pada tarikh 31 Ogos, belum hujung tahun 2022, kerana banyak perbelanjaan yang belum dibayar lagi. Inilah nak menipu rakyat. Kemudian peruntukan pembangunan. Tuan-tuan, bila saya masuk dalam Selangor pada tahun 2014, peruntukan sudah disediakan oleh pentadbiran sebelum itu sebanyak 2.2 bilion. Ini bajet. Saya masuk pada tahun 2015, saya naik kepada 2.3 bilion. Maknanya bajet perbelanjaan negeri. 2016 saya naikkan kepada 2.8 bilion. 2017 saya naik kepada 3.2 bilion. Bila bajet ini besar, tujuannya supaya saya dapat berbelanja untuk rakyat di bawah. Tetapi di bawah Pakatan Harapan 2020, bajet yang disiapkan hanya 2.1 bilion. 2021 hanya 2 bilion ringgit. Kalau bajet sudah menguncup, bagaimana mungkin rakyat di bawah dapat manfaat? Ini angka yang tidak boleh dinafikan. Selain daripada itu, peruntukan pembangunan. Bila bajet disediakan, dia ada dua komponen. Satu, peruntukan pembangunan. Satu, belanja mengurus. Saya cuba kurangkan belanja mengurus sebanyak mungkin. Maknanya belanja untuk keraian, perjalanan saya kurangkan. Saya naikkan belanja pembangunan supaya rakyat Selangor dapat manfaat pembangunan dan infra yang terbaik. Kali pertama dalam sejarah pengurusan keuangan di Malaysia, sebuah pentadbiran dapat kurangkan belanja mengurus dengan drastik. Saya masuk Selangor, belanja mengurus 66%, pembangunan hanya 34%. Maknanya pembangunan kecil saya 34% daripada jumlah bajet yang disiapkan. Tetapi pada tahun 2015 saya kurangkan mengurus kepada 53%, pembangunan 47%. 2016 50% mengurus, 50% pembangunan. 2017 saya kurangkan lagi belanja mengurus kepada hanya 48%, pembangunan Selangor 52%. 2018 saya kurangkan lagi belanja mengurus. Maknanya jangan membazir wang rakyat, jangan banyak sangat buat kerajaan dan jamuan-jamuan politik. Saya tidak mahu wang rakyat dibazirkan. Saya kurang kepada 47% dan pembangunan naik kepada 53%. Sebaik saja saya tinggalkan Selangor, Pakatan Harapan naikkan semula belanja mengurus kepada 52% dan pembangunan hanya tinggal 48%. Ini rekod Pakatan Harapan. Walaupun saya ketika itu mewakili Pakatan Harapan, tetapi sebagai Menteri Besar, saya mengambil keputusan kepedulian dan keprihatinan kita kepada rakyat mesti diberikan keutamaan dan bukan kepada dasar-dasar politik yang menekan rakyat. Ini kenyataan. Tuan-tuan, saya teruskan di peringkat nasional. Perikatan Nasional diberikan amanah dalam keadaan negara sedang berdepan dengan pandemik dan juga krisis ekonomi.
Tetapi kepimpinan yang saya sebut tadi, bukan saja pemimpin, tetapi leadership Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengambil tindakan untuk memastikan COVID ini dapat dibentras dengan semaksimal mungkin. Kita lancarkan program vaksinasi secara besar-besaran. Bukan satu suntikan, 2, 3. Betul atau tidak? Dalam Dewan ini saya percaya semua sudah dapat 3. Betul? Ada yang belum dapat? Semua sudah dapat? Berapa? Nak 4? Tak nak pula. Tak nak? Tak apa, 3 cukup. Tetapi jangan pandang remeh. Kita terpaksa memberi vaksin kepada 32 juta rakyat Malaysia dan juga rakyat asing yang ada dalam negara. Ketika itu Tan Sri Muhyiddin diserang. Mengapa harus suntik orang asing? Suntiklah orang Malaysia sahaja. Ini pemikiran yang jumut. Tetapi Tan Sri Muhyiddin dengan wawasan yang begitu jauh menyatakan tidak mungkin kita berjaya kalau hanya memberi suntikan kepada rakyat Malaysia. Sedangkan kita ada tenaga pekerja asing hampir 5 juta di kilang, di ladang, di tapak pembinaan. Kalau mereka tidak disuntik, mereka menjadi carrier ataupun pembawa virus ini. Betul atau tidak? Hebat atau tidak Tan Sri Muhyiddin? Hebat atau tidak Perikatan Nasional? Dasar kita ketika itu ialah no one is safe until everyone is safe. Kita mahu semua yang berada di bumi Malaysia selamat, sehat. Apabila kita sehat, kita boleh tingkatkan produktiviti negara. Alhamdulillah. Bila negara kita sudah buka sempadan, aktiviti ekonomi mula rancak. Saya kena teruk tuan-tuan. Masa PKP itu, tutuplah kilang. Azmin, tutup kilang. Jangan buka. Ada seorang pemimpin UMNO, lepas tu dia jadi Perdana Menteri pula. Dia singgung saya. Saya dah tutup pintu depan, dia buka pintu belakang. Tak apalah. Bukan dia tahu pun pasal ekonomi. Kerana saya buka pintu belakang itulah hari ini ekonomi Malaysia melonjak naik yang terbaik dalam rantau ini. Itu kenyataannya. Sampai bila kita nak tutup sempadan? Jangan ikut tindakan emosi. Kita ada data, kita ada scientific findings. Kita kena bertindak ikut data, ikut sains, bukan ikut emosi. Semua sudah dapat vaksin. Maka kita buka, permintaan luaran meningkat, syarikat tempatan termasuk di Gombak terpaksa tingkatkan produktiviti. Kita ekspor produk dan perkhidmatan kita. Tuan-tuan, saya nak laporkan pada malam ini di bumi Gombak ini, pada tahun 2021, walaupun negara berdepan dengan kemelut ekonomi yang parah, bukan saja Malaysia tetapi seluruh dunia, Malaysia mencatatkan prestasi ekspor yang terbaik dalam sejarah, iaitu 1.24 triliun ringgit. Orang Gombak ni saya sebut tadi bijak. Buka buku rancangan Malaysia ke-12. Dalam itu ada sebut pada tahun 2025 ekspor negara akan mencatatkan 1.252 triliun ringgit. Itu tahun 2025 dalam rancangan Malaysia ke-12. Tetapi kerana dasar kita, our policy which is pro-growth, pro-business, kita telah melonjakkan ekspor kita. Kita dapat capai 4 tahun lebih awal daripada apa yang disasarkan. Alhamdulillah. Apa maknanya ekspor kita begitu besar? Maknanya sektor perkilangan, sektor pembuatan kena tingkatkan keluaran dan produktiviti. Anak kita mendapat pekerjaan. Itulah Perikatan Nasional. Kemudian pelaburan asing. Dalam keadaan negara yang sukar, saya di MITI berjaya menarik pelaburan asing datang ke Malaysia. Walaupun sukar saya nak yakinkan mereka. Tetapi Alhamdulillah,
Mereka lihat Perikatan Nasional ini mesra perniagaan, dasar yang terbuka dan telus, tidak ada amalan korupsi. Jumlah pelaburan asing yang masuk dalam Malaysia tahun 2021 bernilai 309.4 bilion ringgit, yang tertinggi dalam sektor pelaburan asing ke Malaysia. Sekali lagi, apa makna angka-angka yang besar ini? Maknanya, bila syarikat besar masuk ke Gombak, masuk ke Selangor, masuk ke Malaysia, anak kita mendapat pekerjaan yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Saya tidak mahu pelaburan yang masuk dalam Malaysia ini yang labor intensif. Malaysia bergantung kepada tenaga pekerja asing terlalu lama dan terlalu ramai. Betul? Daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada Sri Lanka, daripada seluruh dunia. Apakah anak tempatan tidak ada bakat? Apakah anak tempatan tidak ada kemahiran? Apakah anak Gombak tidak ada kemampuan? Apakah anak Gombak tidak boleh diberikan peluang dan sokongan? Maka saya di MITI memperkenalkan dasar nak masuk Malaysia mesti teknologi tinggi yang memberi keutamaan kepada anak tempatan, anak Selangor, anak Gombak untuk mendapat pekerjaan yang berkualiti. Ini Perikatan Nasional. Kita tak sibuk main politik, sepak terajang, membuang masa, menyusahkan rakyat. Tapi kita tarik pelaburan, kita cipta pekerjaan, kita tingkatkan ekspor, ekonomi kita sudah melonjak. Bank negara baru umumkan dalam suku tahun kedua tahun ini, Malaysia telah mencatatkan 8.9% GDP growth yang tertinggi di rantau ini. Alhamdulillah. Ini semua bukan hanya pemimpin tapi kepimpinan. Anak-anak muda di belakang begitu ramai. Tahniah saya ucapkan, saudara sekarang ada peluang pekerjaan, ada peluang meningkatkan bakat, ada peluang meningkatkan kemahiran. Tahniah anak muda, teruskan komitmen kamu untuk bersama Perikatan Nasional untuk tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berhenti di sini. Perjalanan kita jauh lagi. Sampai 19 hari bulan saya kena bercakap lagi. Tetapi saya juga bertanggungjawab bukan sahaja untuk memberikan kemenangan yang besar di Gombak. Ini kubu kita, ini rumah kita. Kita bina secara bersama. Perikatan Nasional ini bukan dipaksa, bukan dibina oleh satu dua individu, tetapi Perikatan Nasional ini dibina atas muafakat perbincangan yang begitu rapi di antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tuan Guru Tan Sri Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Matlamat kita sama. Kita mahu kerajaan yang bersih. Kita mahu kerajaan yang berintegriti. Kita mahu kerajaan yang tidak rasuah. Kita mahu lawan kleptokrat. Kita tidak mahu kerajaan perkauman sempit yang menikam dan memijak rakyat pelbagai kaum dalam negara ini. Itulah Perikatan Nasional yang kita bina walaupun baru berusia 2 tahun, tapi sekarang amat digeruni oleh musuh-musuh politik kita. Tadi Ustaz Salahuddin selaku yang di-Ketua PAS berikrar jentera yang ada di dalam Dewan ini dan di seluruh pusat daerah mengundi dalam Parlimen Gombak adalah jentera Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Sebab itu ramai yang cemburu dengan Gombak. Sebab itu ramai yang cuba merosakkan Gombak. Sebab itu ramai yang cuba memecah belahkan perpaduan kita di Gombak. Ayo warga Gombak, jangan benarkan mana-mana kumpulan yang cuba membolosi
tembok kubu kuat Perikatan Nasional di Parlimen Gombak. Boleh atau tidak? Bersedia atau tidak? Mau bekerja atau tidak? Tuan-tuan, lawan tetap lawan. Suara saya sudah berkurangan. Semangat saya makin meningkat dan meluap-luap. Tabik-tabik pangkah jangan silap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Saya memang cukup berhutang budi. Saya dengan Datuk Dr. Yunus ni bukan senang nak mentadbir Selangor, tuan-tuan. Tidak mudah. Orang bolehlah menjerit-jerit di luar sana, tetapi kami yang berada dalam kerajaan ketika itu telah berjaya menggalas tanggungjawab dengan baik dan bertanggungjawab. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Salahuddin Nasir dan semua pimpinan PAS di kawasan Gombak yang telah bersama-sama dalam menegakkan kebenaran dan memperkukuhkan ukhuwah dan perpaduan kita di Gombak ini. Terima kasih kepada PAS kawasan Gombak. Saya juga ucap terima kasih kepada Datuk Bahaman mewakili Bersatu Gombak. Saya ini orang baru. Datuk Bahaman pendukung Bersatu, tetapi beliau menerima secara terbuka kita adalah keluarga besar Perikatan Nasional di Gombak. Tapi saudara-saudari, Gombak boleh menang tak boleh? Juara Gombak. Tuan-tuan, malam ni banyak televisyen. CNN ada, ABC ada, BBC ada, dalam negara pun ada. Dia orang nak dengar ni. Saya nak tanya sekali lagi, Gombak boleh menang atau tidak? Sekali lagi. Nanti belum tanya. Saya nak tanya daripada hati naluri tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan adalah anak jati Gombak. Saya juga adalah anak Gombak. Ayah saya ni bekas tentera lama, 21 tahun berkhidmat dalam tentera. Kami berhijrah banyak tempat, maklumlah anak tentera. Akhirnya dibawa pulang ke Selangor. Kami masuk ke Ulu Kelang. Rumah saya Kampung Kelanggit Baru. Ada orang Kelanggit sini? Ada. Tengok BBC dah kalang kabut dah. CNN pun dah panik dah. Saya bukan orang Johor. Tak apalah. Saya nak Gombak. Jadi tuan-tuan di Gombak ni kenal saya. Betul atau tidak? Saya telah cuba sedaya upaya saya untuk bersama-sama dengan rakyat Gombak kita bangunkan Gombak. Alhamdulillah. Gombak hari ini tidak seperti 10 tahun dulu. Gombak hari ini sedang pesat membangun. Alhamdulillah. Betul? Jadi saya nak tanya anak Gombak, warga Gombak, boleh atau tidak Perikatan Nasional menang dengan bergaya? Alhamdulillah. Jadi kalau boleh, saya nak minta izin. Saya pun kena pergi ke negeri-negeri lain juga. Kalau Gombak saja menang, tempat lain tak menang, tak ada maknanya, betul? Saya yakin kalau ikut survei hari ini, malam ini yang saya perolehi, Perikatan Nasional
sedang berada di saf paling depan bandingkan dengan parti-parti yang lain. Alhamdulillah. Kalau saya lihat statistik, poll dan survei yang terbaru, yang amat saya gembira, majoriti pengundi kali pertama dan anak-anak muda mendukung Perikatan Nasional sebagai kerajaan. Mudah saja tuan-tuan. Kita ada 3 calon Perdana Menteri, cukup demokratik. Pertama, kita ada Ahmad Zahid Hamidi. Itu calon Perdana Menteri daripada UMNO dan Barisan Nasional. Nama dia Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Yang kedua, calon nama besar, tauke kepada Menteri Besar, calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Dan calon Perdana Menteri yang ketiga, mewakili Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau begitu, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Saya juga ambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf pada semua rakyat dan penghuni Gombak. Kalau dalam saya menjalankan tugas saya ada silap, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kecuaian, saya mohon ampun dan maaf. Tetapi niat saya satu, saya mahu terus menyumbang khidmat dan bakti, mengangkat martabat umat dan memakmurkan negeri dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perikatan